KPM. Marilah mari membeli pelbagai buah-buahan, sayur-sayuran. Marilah mari membeli. Encik. Ya bang, nak apa? Saya nak 7 kilo nasi. 7 kilo nasi. Yang lain tak nak ke? Tak perlulah sebab setiap hari pun saya makan nasi je. Nasi putih kosong itu sahaja? Ya betul. Tak ada sayur? Tak ada sayur. Daging tak ada? Tak ada juga. Minum pun tak juga? Tak ada. Boleh ke macam tu? Boleh je saya makan nasi setiap hari. Tak boleh macam tu. Kita kena makan yang lain juga. Kenapa tak boleh? Nak tahu? Kita tunggu sebentar lagi. Okey? Okey. Nasi je makan hari-hari. Setiap hari je. Pelik goreng, nasi goreng tak nak sayur, nasi goreng tak nak nasi pun ada juga. Salam sejahtera, anda sedang menonton tahap 1 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Sains tahun 3, di mana guru penyampai kita pada hari ini adalah Cikgu Syukri daripada SK Bandar Baru Sri Damansara 2. Hai Cikgu. Hai, apa khabar? Khabar baik Cikgu. Cikgu pula? Sehat dan luar biasa hebat. Okey Cikgu, dan jurubahasa kita pada hari ini adalah Cikgu Ilda daripada SK Pendidikan Khas Selangor. Hai Cikgu. Okey, baiklah Cikgu. Saya nak sambung balik kepada apa yang saya tanya masa gimmick tadi. Kenapa saya tak boleh makan nasi sahaja setiap hari? Sebenarnya Sean dan anak murid yang berada di luar sana, kenapa kita tak boleh nak mengambil nasi sahaja? Sebab apa yang badan kita perlukan mesti mencukupi. Apa yang cukup? Kerana badan kita memerlukan 7 kelas makanan. Jadi kalau Sean hanya mengambil nasi sahaja, baru dapat 1 kelas makanan, sedangkan tubuh badan kita memerlukan lagi 6 yang lain. Ya ke? Okay, jadi Cikgu, nutrien dalam badan kita tak cukup. Jadi mungkin akan mengalami masalah-masalah yang di kemudian hari yang boleh menyusahkan kita, terpaksa kita masuk hospital, duduk kat ward dan akhirnya kita tak boleh nak melakukan aktiviti fizikal kita seharian secara normal. Sebab itu sangat penting kita kena ambil makanan, kelas-kelas makanan yang bertepatan dan mencukupi. Sean. Okey Cikgu, adakah itu yang kita akan belajar ini? Yes, tepat sekali. Jadi pada hari ini, Sean dan juga anak murid yang berada di luar sana, hari ini kita nak belajar tentang satu tajuk yang cukup menarik, iaitu kita nak belajar tentang kelas makanan. Bukan sahaja sekolah ada kelas tau. Makanan pun ada kelas-kelas tertentu dan tersendiri. Jadi, sebelum cikgu nak mulakan, cikgu nak menyatakan dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apa yang kita nak cuba capai pada hari ini, Sean? Jadi yang pertama sekali, murid mesti dapat untuk menyatakan 7 kelas makanan dan contoh-contoh makanan mengikut kepada kelasnya. Seperti yang berada di hadapan kita sekarang ni, ini adalah contoh, sebahagian contoh-contoh. Sebab kalau nak bawa makanan semua masuk dalam kita punya studio pagi ni, rasa-rasa tak muat sampai ke bawah-bawah tu nanti. Dan yang kedua, murid dapat menerangkan kepentingan makanan mengikut kelas-kelasnya kepada tubuh badan kita, seperti yang telah saya nyatakan secara ringkas kepada soalan Sean sebentar tadi. Okey, baik Cikgu. Jom kita mulakan pembelajaran kita, Cikgu. Okey, boleh. Baik, jadi pertama sekali kita ada pelbagai makanan. Jadi di Malaysia kan kita sangat kaya dengan makanan. Kita ada makanan tradisional, ada makanan moden, ada makanan daripada barat dan sebagainya. Jadi contoh makanan-makanan yang mudah untuk kita dapati di sekeliling kita, yang pertama adalah buah-buahan. Jadi buah-buahan contohnya kita ada pisang, kita ada apple, kita ada limau,
kita ada anggur, nenas dan juga kalau kita lihat kat sini ada beberapa contoh-contoh lain buah-buahan yang berada di studio. Dan yang kedua adalah berkenaan tentang sayur-sayuran. Sean, bila kita cakap pasal sayur-sayuran kan, adik-adik kat luar tu kan dia macam saya senyap, malu-malu. Tahu sebab apa? Sebab ramai antara anak murid kita di luar sana, dia kurang gemar makan sayur-sayuran. Sedangkan sayur-sayuran ini cukup penting kepada tubuh badan kita. Contohnya sawi, kangkung, brokoli yang ada dekat atas meja tu. Yang ini kemudian kita ada terung, lobak merah dan juga kobis. Ada juga lain sayur-sayuran yang lain yang kita boleh dapati di pasar malam, di pasar raya dan juga kedai-kedai runcit yang berhampir dengan rumah kita. Dan seterusnya, sudah pastilah adalah makanan-makanan yang berasaskan haiwan. Yang paling tengah orang kata menjadi satu kegemaran anak-anak Malaysia, ayam. Kalau satu hari tak makan ayam, rasa macam tak cukup, tak sempurna hidup tu. Macam saya. Okey, ayam kita ada, ikan kita ada, udang, sotong dan juga daging lembu. Dan saya juga mendapati anak-anak murid sekarang ini dia dah belajar tahu cara-cara untuk makan daging kambing. Antara makanan kegemaran mereka adalah daging kambing. Dulu susah untuk kita mendapatkan bekalan kambing. Tapi sekarang ini daging kambing sudah dijual merata. Dan saya rasa itu satu benda yang bagus kerana dia boleh menjadi salah satu makanan kegemaran kepada anak-anak yang akhirnya membantu kepada kesihatan dan kelangsungan hidup tubuh badan kita, Sean. Okey. Dan seterusnya, kita nak melihat sedikit berkenaan tentang makanan Malaysia. Apa yang ada di bumi Malaysia kita yang bertuah hari ini. Pertama, kegemaran rakyat Malaysia adalah nasi lemak. Pergi mana-mana, di tepi jalan, di restoran ataupun di warung-warung kecil, mesti akan ada jual nasi lemak. Ya, betul. Kita tak kisah apa bangsa pun suka makan nasi lemak. Kemudian kita ada nasi goreng. Nasi goreng apa tak nasi tadi? Itu bukan nasi goreng tu. Kemudian kita ada nasi ayam. Kita ada laksa, kita ada mi kari, kita ada rendang, kita ada lemang, kita ada macam-macam lagi. Kalau saya sebutkan ni, habis lapar perut saya ni, Syan. Saya dah lapar. Dengar pun dah lapar kan. Lepas ni kita pergi perkena makanan dekat kedai mamak lah. Okey, cikgu. Apa kata kita rehat sekarang, cikgu? Kita makan sikit. Alright. Dan kita akan kembali semula ke tahap 1 di Didik TV KPM. KPM. Ikan bilis. Anda sedang menonton tahap 1 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains tahun 3. Baiklah cikgu, jom kita sambung. Okey, boleh, Sean. Baik, jadi pada hari ini cikgu nak mengajar kepada anak-anak murid sekalian yang berada di luar sana tentang 7 kelas makanan. Tapi sebelum kita melihat kepada ketujuh kelas makanan, cikgu nak ajar cara untuk mudah mengingat ketujuh kelas makanan tersebut. Nak tahu tak? Jadi jom sama-sama kita tengok. Iaitu cikgu dah sediakan satu akronim mnemonik yang cukup mudah untuk anak-anak murid-murid yang berada di luar beserta Sean yang berada dalam studio untuk kita ingat. Iaitu yang pertama, kita perlulah makan vitamin perisa anggur. Cikgu ulang sekali lagi. Kita perlulah makan vitamin perisa anggur. Sean, cuba ulang balik apa yang cikgu cakap tadi. Okey, cikgu, saya cuba. Okey. Kita perlulah makan vitamin perisa anggur. Wah, tepat sekali. Hebatnya Sean. Sebab Sean hebat, cikgu berikan satu ganjaran untuk Sean. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Jadi itu yang Abang Sean telah katakan di dalam studio pada hari ini, iaitu berkenaan tentang kita perlulah makan vitamin perisa anggur. Apa benda tu? Apa yang dimaksudkan dengan kita perlulah makan vitamin perisa anggur? Kita itu merujuk kepada satu kelas makanan nama dia karbohidrat. Cikgu mengambil huruf-huruf pertama tau. Cikgu ulang balik. Cikgu mengambil huruf-huruf pertama untuk dijadikan sebagai clue ataupun kata kunci. Yang kedua, perlu.
perlu itu merujuk kepada protein. Lah, L merujuk kepada lemak. Makan merujuk kepada mineral. Vitamin adalah merujuk kepada vitamin untuk mudah kita ingat. Perisa P merujuk kepada pelawas dan A anggur merujuk kepada air. Jadi lengkaplah sudah 7 kelas makanan menggunakan akronim mnemonik yang kita sebutkan sebagai kita perlulah makan vitamin perisa anggur yang merujuk kepada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, pelawas dan juga air. Dan mari kita lihat contoh makanan bagi setiap kelas makanan. Yang pertama sekali kita melihat kepada karbohidrat. Makanan-makanan yang berasal ataupun mempunyai karbohidrat, contohnya kita dapat lihat nasi. Hari-hari kita makan nasi seperti di dalam studio di atas meja juga kita ada nasi. Kemudian kita ada ubi kentang, ubi keladi, ubi keledek, pelbagai jenis ubi yang kita ada. Itu juga adalah salah satu contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian kita ada roti, kan semua suka makan roti kan? Dan juga bijirin. Yang kedua, kita ada protein. Biasanya protein adalah makanan-makanan yang berasaskan daripada haiwan. Contohnya ayam. Kemudian kita daging, udang, ikan dan juga susu. Kemudian kita pergi yang ketiga, lemak. Jangan rasa risau. Kita boleh makan lemak ke? Badan kita sebenarnya memerlukan lemak, tetapi dalam kuantiti yang mencukupi. Contohnya, kita ada minyak masak kan? Hari-hari mak kita menggoreng ikan, menggoreng ayam, masak sayur dan sebagainya, maka memang memerlukan minyak masak. Kemudian, untuk makluman anak murid yang berada di luar, satu lagi kelas makanan yang cikgu nak ajar pada hari ini adalah berkenaan tentang mineral. Dan semua yang kita makan, semua makanan yang kita makan memang mengandungi mineral. Contohnya, garam mengandungi mineral yang diperlukan oleh badan. Ikan bilis yang Sean tunjukkan tadi juga ada mineral yang diperlukan oleh badan. Udang, sayur-sayuran, keju. Mudah kata, semua makanan yang kita makan memang terkandungnya mineral yang tersembunyi dalam makanan. Contohnya macam kalsium, zinc dan lain-lain. Kemudian, jangan lupa badan kita juga memerlukan vitamin. Jadi, setiap hari, ulang, setiap hari bukan seminggu sekali, kita kena mengambil dan memakan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sebab sayur-sayuran dan buah-buahan memang sangat-sangat kaya dengan vitamin. Kemudian kita ada pelawas. Yang makanan-makanan yang kaya dengan pelawas, contohnya adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan memudahkan kita untuk apa? Untuk kita melakukan proses penyahtijaan atau membuang air besar. Dan seterusnya, badan kita juga memerlukan air yang mencukupi. Air ini kita boleh dapat daripada air minuman yang berada di rumah dan juga sebenarnya daripada buah-buahan, iaitu jus buah-buahan. Dan untuk Sean dan juga anak murid yang berada di rumah, cikgu ada satu aktiviti untuk cikgu uji Sean dan juga anak murid yang berada di rumah. Boleh tak boleh? Boleh je. Boleh. Okey. Jadi kalau kita melihat di sebelah Sean sekarang ini, kita ada satu pinggan. Satu pinggan hidangan lengkap. Yang kita tengok, kita ada nasi, kita ada ikan goreng, kita ada buah tembikai, kita ada sayur-sayuran dan juga itu kalau mungkin anak kita tahu itu tempe ya. Tempe goreng yang diperbuat daripada kacang soya. Jadi dalam makanan-makanan ini terkandungnya kelas-kelas makanan yang telah cikgu sebutkan tadi. Jadi apa tugas Sean adalah perlu melabelkan makanan-makanan tersebut dengan kelas makanan yang tepat. Jadi cikgu berikan masa kepada Sean lebih kurang mungkin 20 ke 30 saat. 20 ke 30 saat? 20 ke 30 saat untuk labelkan. Are you ready? Saya sedia, cikgu. Sedia. 1, 2, mula. Saya rasa kita mulakan dulu sebab saya nampak ada label dekat sini. Lemak ni saya letak dekat ikan sebab dia digoreng kan? Wow, hebat je. Sebab ikan pun sebenarnya ikan ada ataupun adalah sumber
ataupun kelas protein. Seperti yang mana yang cikgu dah sebutkan tadi. Bagi okey. nasi pula, kelas kegemaran saya sebenarnya. Karbohidrat. Okey. Oh, tembikai merupakan saya bukan Protein, sayur. protein kot. Bukan lah itu. Bukan protein. Sebab yang ni okey cikgu, saya tahu. Apa dia? Okey, ini adalah di bawah pelawas cikgu. Pelawas sebab teruskan. tinjaan sebab yang ni pun boleh buat jus ataupun dia sangat mengandungi banyak air. Saya rasa merupakan satu sumber air yang bagus juga. Macam mana dengan sayur tadi? Okey, sayur pula cikgu. Saya rasa apa yang lebih sesuai untuk sayur tu sebenarnya cikgu. Okey, saya ubah sikit cikgu. Saya cuba nak buka yang ini ya, dia punya pelekat ni. Okey, dah buka dah. Jaya. Cikgu, saya nak tukar jawapan saya boleh cikgu? Okey, boleh, silakan. Okey, saya rasa untuk ni pelawas di atas sini. Alright. Vitamin pula dekat sini cikgu. Okey, Lagi teruskan. satu kelas makanan yang saya ada di sini cikgu adalah mineral. Saya rasa yang tu jatuh kepada tempeh goreng tadi. Right, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa telah tamat. Betul ke cikgu saya buat? Mari kita semak satu demi satu. Baik. Jadi, mari kita lihat. Kita lihat kalau mengikut kepada cadangan jawapan cikgu, pelawas ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran. So betul, satu ganjaran untuk Sean. Kemudian kita ada vitamin dan air pada buah tembikai. Tepat sekali, satu lagi. Dah 3 dah. Kemudian makanan kegemaran Sean, nasi Nasi sangat suka dimakan oleh Sean, maka dia memang memberikan kita tenaga dan jadi dia adalah salah satu kelas makanan karbohidrat. Tepat sekali. Dan kita lihat kepada ikan goreng, iaitu dia ada protein sebab daripada sumber haiwan dan juga lemak sebab apa tadi? Digoreng menggunakan minyak masak. Jadi tepat satu lagi. Dan yang terakhir kita lihat pada tempe goreng, iaitu dia mengandungi mineral yang diperlukan oleh badan. Tepat sekali. Jadi kesemua jawapan Abang Sean kita sangat tepat, sangat mantap, sangat hebat. Ini mesti memang murid yang masa sekolah dulu sangat meminati subjek sains. Memang betul. Berikan tepukan untuk Abang Sean. Terima kasih cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula ke tahap 1 di Didik TV KPM. KPM. Sempat ke kita nak makan ayam sekarang? Dah mula dah. Hai semua, anda sedang menonton tahap 1 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita adalah Sains tahun 3. Cikgu, saya nak tanya cikgu. Ya, silakan. Tadi saya nak makan nasi saja, tak boleh kan? Kalau saya nak makan ayam ni je, boleh tak? Ayam je? Lain tak nak? Tak nak cikgu. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Kenapa cikgu? Tak boleh Sean, sebab badan awak tidak akan menerima cukup nutrien dan zat makanan. Ya ke? Kan saya katakan tadi bahawa badan kita memerlukan ketujuh kelas makanan. Jadi nak tengok tak kepentingan setiap kelas makanan? Okey cikgu, jom. Jadi seterusnya kita nak belajar berkenaan tentang kepentingan kelas makanan. Iaitu yang pertama sekali kita ada karbohidrat. Karbohidrat berfungsi untuk membekalkan tenaga supaya kita boleh melakukan aktiviti seharian kita dengan baik. Kemudian yang kedua kita ada protein. Protein sangat diperlukan oleh badan untuk membantu tumbesaran. Kemudian seterusnya badan kita juga memerlukan lemak kerana lemak dapat membantu kita untuk memanaskan tubuh badan. Kemudian mineral membantu ataupun menjaga kesihatan badan. Begitu juga dengan vitamin adalah untuk menjaga kesihatan badan supaya kita tak mudah untuk jatuh sakit. Jadi sebab tu kalau kita jarang ataupun tak suka makan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, kita mudah untuk jatuh sakit. Dan kemudian pelawas cukup penting untuk mencegah sembelit. Dan
sangat penting air, iaitu untuk mengawal suhu badan supaya badan kita berada pada suhu yang normal, iaitu 37 darjah Celsius. Jadi seterusnya kita ada satu aktiviti untuk cikgu uji sekali lagi kepada Sean dan juga anak-anak murid yang berada di luar sana. Okey. Cuba tengok di sebelah. Tiba-tiba dah tukar yang ini kan. pula, Ego. Kita ada aktiviti teka selang kata. Ya. Sekarang ini apa yang kita ada? Kita ada petunjuk-petunjuk ataupun clue yang merujuk kepada kepentingan kelas makanan, dan Sean perlu menuliskan huruf-huruf yang berkaitan tentang kelas makanan yang bertepatan dengan dia punya kepentingan. Boleh, Sean? Boleh, cikgu. Okey, jadi cikgu berikan masa 1 minit kepada Sean untuk teruskan dan mulakan. 3, 2, 1, mulakan. Okey, cikgu, kita mulakan dulu dengan melintang. Nombor 3, mengawal suhu badan. Air. Ini apa yang cikgu dah sebutkan tadi. Okey. AIR. Makanan yang memberi tenaga adalah karbohidrat. Ya, okey. Okey, ini nombor 4. B-O-H-I. Betul ke saya buat ni? D-R-A-T. D-R-A-A-A. Okey, baik. Nombor 6, makanan untuk tumbuh saran adalah protein. Ya, okey. Itu adalah nombor 6. P-R-O-T-E-I-N. Right. Okey, nombor 7, makanan untuk mencegah sembelit. Apa ya tadi? Bermula huruf P. Ya, pelawas. Okey, di sini P. Nampak hebat di situ, Sean. P-L-A-W-A-S. Pelawas. Okey, tengok kita yang dah ke bawah selesai pula. untuk melintang ke bawah, ya. Okey. Okey, makanan menjaga kesihatan badan. 1 ke bawah. Saya rasa 1 ke bawah, sebelah sana. Dekat sini. Okey, 1 ke bermula bawah. huruf M. 1 ke bawah. Bermula huruf Bukan, cikgu. Kalau M ke V? V lah, cikgu. Saya rasa V, V. Vitamin. Okey. V-I-T-M-I-N. Alright, seterusnya. Makanan yang menjaga kesihatan bagi nombor 2 adalah, tadi cikgu dah sebut huruf M kan? Mineral. Macam mana nak eja mineral? Siapa tahu? Apa? Betul lah. M-I-N-E-R-A-L. Dan yang terakhir, makanan untuk panaskan badan. Panaskan badan apa tu? Lemak. L-E-M-A-K. Okey. Jadi kalau kita melihat kepada gabungan-gabungan huruf yang Abang Sean dah tulis pada kita punya latihan ini, nampak semuanya sempurna, nampak semuanya macam betul. Tapi ayo sama-sama kita semak dengan cadangan jawapan cikgu. Okey, so kita lihat dekat sini. Yang ketiga, mengawal suhu badan. Nombor 3, merujuk kepada air. Yes, tepat sekali. Kemudian nombor 4, makanan yang memberi tenaga, kita ada karbohidrat. Seterusnya nombor 6, makanan untuk tumbuh saran iaitu protein. Nombor 7, makanan untuk mencegah sembelit adalah pelawas. Dan nombor 1 ke bawah, makanan menjaga kesihatan merujuk pada vitamin. Nombor 2, makanan yang menjaga kesihatan merujuk kepada mineral. Dan yang terakhir, makanan untuk memanaskan badan iaitu adalah LEMAK, lemak. Jadi semua dah betul. Semua betul, Ego. Jadi semuanya betul. Cikgu sangat teruja, cikgu sangat bangga dengan Abang Sean. Cikgu nak berikan 5 ganjaran kepada Abang Sean. 1. Wow, 5 ganjaran. 2. Okey. 3. 4. 5. Yeay! Mereka tepukan. Hooray! Terima kasih, cikgu. Sama-sama, Abang Sean. Dan sebelum kita mengakhiri kelas kita pada ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini, cikgu. Okey, baik. Terima kasih kepada Abang Sean. Jadi anak-anak murid yang dari rumah, hari ini kita dah belajar berkenaan tentang 7 kelas makanan dan juga kita punya kepentingan. Jadi secara ringkasnya, kita tahu bahawa karbohidrat dia memberikan kita tenaga, protein memberikan kita untuk tumbuh saran, lemak untuk memanaskan badan, mineral untuk menjaga kesihatan badan, begitu juga dengan vitamin memanaskan badan,
pelawas jangan lupa untuk mencegah sembelit, dan yang terakhir, air adalah berfungsi untuk mengawal suhu badan supaya kekal berada pada tahap normal 37 darjah Celsius. Okey, dan bagaimana pula prestasi saya untuk hari ini, cikgu? Prestasi Abang Sean pada hari ini sangat-sangat terbaik. Sebab itu, cikgu nak berikan lagi 3 ganjaran bonus untuk Abang Sean. Wow, dah banyak dah, cikgu. Wow, terima kasih, cikgu. Banyak ganjaran yang Abang Sean dapat pada hari ini. Hadiahnya kita tunggu lepas ini, okey? Okey, cikgu. Dan bagaimana pula sekiranya murid-murid yang ada di rumah yang sedang menonton sekarang, kalau mereka nak dapatkan latihan tambahan ataupun latihan pengukuhan, dari mana, cikgu? Okey, kalau nak mendapatkan latihan tambahan dan latihan pengukuhan, boleh dapatkan daripada sumberku. Daripada sumberku. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari sama-sama. ini. Dan saya rasa sebagai penutup untuk kelas kita pada hari ini, cikgu ada persembahan khas kan, cikgu? Bersama dengan Abang Sean. Okey, jom kita ke hadapan, cikgu. Okey, jom. Okey, jom kita dengar lagu ini. Mari murid-murid kita belajar tentang kelas makanan. Untuk bersama kita ketahui contoh makanan dan setiap fungsi. Mari murid-murid kita belajar tentang kelas makanan. Untuk bersama kita ketahui contoh makanan dan setiap fungsi. Ada 7 kelas makanan yang tubuh badan perlukan. 1, 2, 3, adakah semua sedia? Karbohidrat memberi tenaga, protein pula untuk pembesaran, vitamin dan mineral untuk menjaga kesihatan badan. Air sangat penting untuk mengawal suhu tubuh badan. Lemak berfungsi untuk menghangatkan badan. Lengkaplah sudah semua 7 kelas makanan. Mari murid-murid kita belajar tentang kelas makanan. Untuk